Okey, kalau semua dah ready, saya rasa kita boleh start lah. Okey, jadi untuk hari ini saya akan sentuh sedikit berkenaan dengan 3D modeling. Jadi kita akan sambung bahagian work plan lah. So, sekejap saya share my screen lah. Yang exercise dulu sebelum ini dah boleh buat kah? Dah settle kan? Taufik? Latihan sebelum ni. Lukman, dah hantar kan semua? Belum lagi kita. Belum lagi ya, Belum kena belum. settle. Kena settle cepat ha? Nanti semakin banyak kamu ketinggalan nanti. Okey, sebab setiap kali bila ada kelas saya akan bagi lagi latihan. Kalau lama-lama kita buat nanti kamu lupa. Okey sir. Okey. Ya, so hari ini saya akan masuk sedikit berkenaan dengan penggunaan plan lah. Work plan. Okey. So dalam sistem Inventor, work plan ni adalah sangat penting lah, sangat penting supaya kamu boleh menghasilkan lukisan yang lebih kompleks. Sebab kalau kamu tidak ada work plan, kamu tidak boleh modify lukisan yang berbentuk bulat, contohnya ini. So ini adalah antara example contoh lukisan yang memerlukan work plan. Kalau saya nak buat yang extrusion di atas ni, okay, kalau tiada work plan, kamu tidak boleh pilih permukaan ini. Okay, kita tidak boleh pilih permukaan yang ada curve, okay, yang tidak rata sebagai anda punya 2D sketch. Okay, jadi untuk example ini kita mesti menghasilkan satu work plan yang atas tu warna kuning ini. Kita menghasilkan work plan. Work plan ni umpama sekeping kertas lah. Kamu buat lakaran di atas kertas tersebut dan kamu menghasilkan atau kamu menggunakan fungsi 2D sketch lukis dan kamu menggunakan extrusion untuk extrude objek tersebut ke atas permukaan ini. Ini adalah antara contoh yang mesti menggunakan work plan. Okay, ini pun salah satu latihan. Nanti saya akan bagi salah satu latihan yang memerlukan pelajar menggunakan work plan. Okay, dalam kes ini, kalau anda perhatikan jika anda nak lukis, jika anda nak lukis bahagian belakang, tak ada masalah lah. Anda boleh lukis bentuk ni dengan lubang, lepas tu kamu extrude. Jadi tak ada masalah. Dan kalau kamu nak lukis bridge ini, kan tak ada masalah juga. Kamu hanya lukis segi empat, di extrude keluar. Tak ada masalah, senang. Tetapi kalau kamu nak lukis circle ini, kamu perlu menggunakan work plan. Okay. So untuk latihan ini nanti saya akan tunjuklah cara lukis. Sebenarnya kita buat dulu bahagian silinder, barulah kita buat yang sebelah tiang dan dia punya base. Okay, so ini adalah contoh lah. Okay, ini pun adalah contoh yang memerlukan anda menggunakan work plan. Di mana kamu ada lukisan berbentuk L. Okay, dan tengah-tengah ada satu support di sini. Kita panggil sebagai RIB. Macam tulang rusuk. Okay, kamu akan wujudkan plan warna kuning. Buat sketching. V segitiga. Masuk extrude kiri kanan. Okay. So, ini saya akan serah pada anda buat nanti. Menggunakan work plan. Okay. So, ini pun adalah contoh yang memerlukan work plan. Untuk lukis bahagian yang tujuh ni. Ini saya serah pada anda. Jadi selepas ada lagi satu. Ini pun adalah contoh yang memerlukan anda menggunakan work plan untuk buat lubang. Okay. Termasuk bila kamu siap bahagian silinder, kamu akan wujudkan plan tengah, lukis circle, extrude depan, extrude cut depan, extrude cut belakang untuk menghasilkan lubang ini. Semua ini memerlukan work plan. Ada beberapa soalan kan, Taufik, Lukman? Berkenaan dengan work plan? Sir. Ada, nanti kita try kalau boleh benda ni cuba cepat lah, jangan tangguh nanti. Okay, siap work plan nanti. Okay, lepas dah habis work plan, kita akan belajar cara menggunakan shell. Okay, shell ini sangat penting apabila kamu mempunyai lukisan yang seperti yang ini. Okay, di mana lukisan ini nampak kompleks tetapi dia mempunyai ketebalan yang sama.
Dari segi luar thickness sama. Okay. Atau contohnya kamu lukis botol mineral water. Pentok ada, lepas tu bahagian thickness semua 1 mm. Contoh. Kita boleh menggunakan fungsi shell. Okay. So saya start dengan work plan dulu. So balik pada Inventor, kalau ada Inventor tolong buka Inventor. Belum buka lagi Inventor. Sir, ada record ke sir? Ada record. Tapi seboleh-bolehnya follow lah supaya kamu tahu mana aspek dia. Okay. So ujian tu kamu akan buat kemudian lah. Kamu tidak akan buat bersama dengan kawan lah. Okay. Tapi yang mini project kamu ada ambil projek satu kan? Mini project kamu dua sama grup kah? Maksud saya projek satu sama kumpulan kah? Projek mana sir? Projek satu. Projek pelajar. Projek SEM akhir. Ya sama kumpulan. Sama kumpulan lah. So nanti kamu akan bersama lah menghasilkan mini project lah. Nanti yang itu saya akan bagi tahu nantilah. Okay, so kalau dah buka Inventor, anda boleh macam biasalah, anda aktifkan projek anda. Loading. Terpulang kepada anda, nak guna balik projek yang sama ke atau nak buat projek baru, terpulang kepada anda. Okay, it's up to you. Kalau saya guna balik projek yang sedia ada. Okay, pergi ke new file. Buka metric. Okay, standard millimeter IPT. Okay, Lukman. Buka file, standard millimeter IPT. Lepas tu, klik create. Jadi saya akan bagi contoh yang ini. Sebab bila kamu boleh buat yang ini, kamu akan dapat buat yang this one. Okay, ini kamu perlukan menggunakan plan. Kamu perlu gunakan plan untuk menghasilkan bridge ni, yang ni dengan lubang di sini menggunakan plan. Nah, saya pun akan bagi contoh cara menggunakan plan untuk yang blade ni. So, back to my Inventor, 2D sketch macam biasa. Okay, 2D sketch. Lukman, you nak follow saya sekarang tak? Atau just nak tengok saja? Masih loading sir. Yang masih loading. Ya. Atau you tengok dulu, nanti lepas ni kamu buat lah, boleh? Okey sir, sudah sir. Okay, so buka new file. Sudah sir, masuk to this sketch sir. Nah, 2D sketch, okay. So first kita ambil circle dulu. Okay, kita ambil circle dulu. Rujuk balik yang ini. So lukis circle dengan diameter 60. Lukis circle diameter bukan radius diameter 60. Okay, clear kan suara saya? Clear, diameter 60 sudah? Lukman? Okey sir, sudah. Satu lagi diameter 30. Pada pusat yang sama, diameter 30. So ada 60, ada 30. Okay, kalau dah siap, finish sketch. Dan kamu menggunakan fungsi extrude sebanyak 100. Extrude bahagian luar macam satu ring. Bahagian ini dalam tu jangan pilih. Okay, boleh ke depan, boleh ke belakang, tapi yang penting 100. Okay, Lukman? Lag pula saya lagging laptop saya. Easy lagging. Tak apalah sir, saya tengok dulu. Okay, so extrude ke belakang 100. So kalau ikut lukisan ni ada chamfer. Okay, untuk chamfer saya rasa saya dah tunjuk lah macam mana buat chamfer. So contoh chamfer ini adalah 5mm darab dengan 45 degree. So back to your Inventor, chamfer di sini.
Kalau dia dibagi sudut 45, kamu mesti menggunakan yang pertama, distance. So, distance 5, pilih bucu atau dia punya edge. Okay, pada garisan ini you klik. So, automatik kamu akan dapat change flow 5 di atas dan di bawah ikut soalan. Ini di atas, bawah sekali. Okay, so kita dah siap bahagian silinder ni, dah siap. Silinder ini kalau tengok balik soalan, ini adalah silinder yang sebelah kiri ini. Okay, Taufik masih ada kan atau dah left dah? Taufik masuk balik dah. Okay, so silinder, okay, dapat silinder yang ini ya. Selepas ni kita nak buat yang lubang 7.5. Okay, lubang ini dia pun menggunakan extrude cut, tetapi kalau kamu sketch, kita tidak boleh pilih permukaan yang curve. Ni, tak boleh pilih. Kamu tak boleh lukis circle di sini, tak dapat cut. Kamu mesti menggunakan plan. Okay, plan. Jadi sebelum saya gunakan plan ini, saya akan pergi ke sebelah kiri origin. Cari satu plan yang berada di tengah objek seperti yang ini. Okay, mesti di tengah. Ini pun boleh, tapi ini tak boleh. Cannot. This one cannot. Sebab dia di bawah. Kita perlukan scraping kertas di tengah-tengah lukisan. So, mouse klik kanan, pilih visibility. Okay, mesti ada visibility. Kalau tidak, plan kamu akan hilang. Lepas itu, pergi ke 2D Sketch. Klik pada work plan. Okay, saya tegaskan sekali lagi, work plan ini umpama scraping kertas untuk anda buat lakaran. Okay, so sekarang kalau saya sengitkan lukisan menggunakan F4, work plan berada di tengah-tengah objek. Untuk memudahkan kamu buat lakaran pada work plan, okay, tidak tersembunyi ya, kita gunakan F7. Kalau di laptop dia mesti ada button Fn dengan F7. Okay, dekat bawah tu ada Fn dan F7, you klik, dia akan keluar. Okay, so kalau saya pusing, anda punya workpiece atau you punya objek akan dibelah setengah. Selepas itu, kita menggunakan project geometry, okay, project cut edge untuk keluarkan semua bucu ni. Okay, klik je project cut edge, dah cukup, tak perlu pilih apa-apa. Sudah ada garisan turning. Step seterusnya, ambil circle, lukis circle di tengah-tengah anda punya drawing ikut lukisan ini. Kalau anda perhatikan 7.5, okay, jarak daripada atas adalah 50. Balik ke sini, 7.5 radius. 7.5. Okay. Kalau dah siap, finish sketch. Okay, dia masih ada di dalam lukisan lah, tapi kamu tak nampak saja. So, apa yang kamu perlu buat next adalah extrude. Pilih circle tadi, slow-slow gerakan mouse, dah dipilih. Jangan gunakan default setting, sebab default setting adalah add a join. Kita nak buat lubang, kamu mesti menggunakan cut. Jadi bila cut, kalau ikut default, dia hanya potong sebelah. Okay, so kalau kamu nak potong ke sana pun boleh, atau ke sebelah kiri pun boleh dengan ubah direction. Okay, nak masukkan distance pun boleh. Kalau tidak ada distance, masukkan through O. Okay, through O maksudnya dia akan potong sampai habis tanpa perlu ambil kira jarak. Okay, kamu dah siap dengan lubang ni. Setakat ni okay? Lukman, Taufik. So, work plan ni sangat penting. Okay, kalau dah siap work plan, okay, saya alihkan mouse ke sini. Okay. So, ini gerakan jalan, San. Sorry, maaf. Tapi line tak clear. Ini direkod juga kah? Ya, di record, yes. Okay, nanti kena playback lah. Okay. So, workplane ini kalau tidak diperlukan, kalau kamu boleh letak mouse, highlight workplane, letak tepi ya, jangan letak dalam. Letak tepi workplane, dia akan highlight, mouse klik kanan. Okay. Kamu pilih visibility. Ni. Kamu tick dia akan hilang, tapi jangan hilangkan dulu. Okay, jangan hilangkan biar dulu. Okay, back to drawing. Ni.
Sebab saya masih perlukan outline tengah-tengah. Sebab apa? Sebab di sini dia bagi tahu daripada tengah ke sebelah kanan adalah sebanyak 120. 120. So back to inventor. Kita akan gunakan ini sebagai rujukan menghasilkan satu lagi plan di belakang. Okay, untuk menghasilkan plan baru, di sini ambil plan, klik, pilih plan tengah, klik dan tarik ke belakang. Okay, so kalau dalam saya punya example ini, dia bagi negatif. Kalau negatif, ambillah negatif. Kalau dia bagi positif, ambillah positif. Yang penting adalah jarak 120. Okay. Dan kalau saya pusingkan lukisan, anda kena mahir menggunakan F4. Kalau saya pusingkan lukisan, sekeping lagi kertas di belakang. Sebab nanti saya nak gunakan belakang ini, lukis bentuk segi 4, extrude sampai permukaan yang curve ni. Ini adalah satu function daripada Inventor, iaitu dipanggil sebagai extrude tool. Okay, untuk memudahkan anda buat lukisan, kita pusing ke belakang. Ini dah office, object, plan, ambil 2D sketch, klik pada plan ni. Okay. And yang ini sebenarnya berada di tengah-tengah. Okay. Untuk yang itu, kita mesti menggunakan project geometry. Kalau kamu tidak menggunakan project geometry, kamu tidak boleh ambil sempadan ini sebagai rujukan. Mesti menggunakan project geometry. Klik, dapatkan garisan kuning ini sebagai sempadan. Lepas itu ambil rectangular. Mula daripada sempadan, you klik, drag ke sebelah kanan. Balik pada questions. Tinggi adalah 16. Okay. So ambil dimensions. Ukurlah sini ke sini 16. Okay. Seterusnya saya nak pastikan dia berada di center, maksudnya atas bawah. Okay, center. Salah satu kaedah center adalah menggunakan horizontal constraint, melintang. Klik horizontal constraint, pergi garisan hitam ni, cari titik hijau. Bawah lagi, cari titik hijau. Dia akan berada pada titik yang sama, melintang. Finish sketch. Okay, inilah hasilnya. Lepas tu yang hitam ni, saya akan minta dia extrude sampai sentuh dengan permukaan belakang sini. Extrude. Okay. Kita menggunakan fungsi to nest. You tengok beza dia. Kalau saya bagi distance, okay, kalau saya bagi jarak, contohnya saya bagi jarak 150. Okay, so kita lebih ni 120. Okay, nampak cantik kan? Tapi bila saya pusing ke atas, okay, dia akan extrude sampai dalam ni. Kalau kamu menggunakan distance. Ini yang salah. Okay. Bahagian dalam sepatutnya dia ada apa-apa. So, cara yang betul adalah menggunakan fungsi to nest. Dia akan berhenti di permukaan ini. Dan kalau saya pusing ke dalam tu clear. Dia akan extrude sampai permukaan ini sahaja. Siap? Okey. Lepas tu, buat lagi 2D sketch di permukaan sini. Okay. So, lepas itu kamu akan buat yang bahagian belakang ini. This one. Okay, this one saya rasa kamu boleh buat sendiri, tak ada masalah. Okay, saya bagi contoh. Kamu masih lagi perlukan project geometry. Okay. Tetapi saya bagi contoh je. This one. Finish sketch. Nanti kamu ukur dimension sendiri ya. Okay, you put around 10. For example, dah you siap. And then you put fillet. Letaklah fillet ke apa-apa yang patut. Boleh, Taufik? Luqman? Untuk menghasilkan belakang ini. You buat fillet, buat lubang. Okay, yang saya nak tunjuk adalah lubang ini. So, di sini dia bagi fillet. Soalan dibagi fillet sebanyak 15. So, fillet kamu boleh ambil di sini. Masukkan radius 15. Untuk fillet, sama seperti tadi, kita klik pada pucu. Saya ambil 2 sebagai contoh. Okey. Untuk mempercepatkan anda buat lukisan yang melibatkan hole,
Contoh yang ini, hole. Okay, 15 ini adalah lubang yang kecil bawah, 15. 20 adalah lubang yang besar di atas. 5 adalah ketinggian yang bahagian atas. Ini dinamakan sebagai counter bore. So, balik pada you punya lukisan, kita mesti menggunakan fungsi hole. Klik pada hole. Okay, so step pertama, okay, kalau tengok warna merah, bermaksud ini adalah step yang pertama. Pilih permukaan anda punya objek. So, lubang akan berada di sini. So, klik permukaan ini. Step yang kedua, kita pilih bahagian fillet sebab dia adalah sama pusat. Klik fillet. Step ketiga, kita pilih jenis hole lubang ni. Yang pertama adalah simple hole, lubang, tak ada ulir. Okey. Yang kedua, dia akan ada gap, tapi jarang digunakan. Yang ketiga, dia ada ulir. Kalau ada ulir dekat dimension, dia akan tulis M. Contohnya M12. Okay. So, dalam contoh ini, kita gunakan simple hole. Dari segi seat, anda akan menggunakan yang pertama, counter bore. Counter bore bermaksud atas besar, bawah kecil. Okay. Termination, through O, tembus habis lubang ni. Jadi, anda akan isi ikut yang ini. Yang besar 20, ke bawah 5, yang kecil 15. Yang besar 20, 5, 15. So, kamu boleh preview lah apa yang ada di sini. So, ini yang betul. Klik ini apply. Untuk ulang balik pada lubang yang lain, klik lagi permukaan. Step kedua, pilih bahagian fillet. Okey, dia akan tolong kamu susun ke fillet. And then you klik OK. So, ulang balik proses untuk lubang sini dan sini. Sudah siap. Setakat ini ada beberapa soalan? Ada beberapa soalan untuk buat yang soalan besar? Ada Topik? Tidak. Lepas ni tolong buat dah. Jangan tunggu lama-lama. Boleh hantar esok lusa. Banyaklah latihan kamu tertunggak. Okay. So, lepas ni saya akan tunjuk yang bahagian ni pula. Macam mana kamu nak buat plan di tengah objek. Okay. Kamu akan gunakan kaedah ini untuk lengkapkan lukisan yang ini, bahagian 12 ni. Dengan yang tiang ni. Okay. Dan kamu akan gunakan kaedah yang sama untuk siapkan yang ini. Tapi bukan hari ini lah. Ini revolve mungkin minggu depan. Atau esok. Okay. Back to this one. Saya buka file baru. So, ini this one kamu lukis nanti ya. Saya biarkan anda lukis. Saya bagi contoh saja. Okay. Saya lukis dulu bentuk. Something like this. Tanpa ada dimensions. Sketch dulu. Seboleh-bolehnya lukisan kamu mesti ada link dengan origin. Seperti yang saya ni. Okay. Ada hubungan di link, di origin. Okay. Saya masukkan keyless 5. Contoh 30, 30. Finish sketch. Extrude. Bagi dia 50. Okay, kena biasa main-main dengan cube lah. Cube sebelah kanan ni, pusing-pusing objek. Jika anda familiar. So, saya nak set ini sebagai home. Pergi ke rumah. Mouse klik kanan. Pilih set current view as home. Fit to view. Okay, so rumah. Mouse klik kanan. Fit to view. Kita panggil try. Saya nak upload dulu. Jadi next saya nak buat read tu. Kita panggil sebagai read. Ni. Read ni. Contoh ni. So kamu perlukan plan di tengah. Kalau tengok yang sedia ada plan, di sini tak boleh. Ini tidak boleh. Ini pun tidak boleh. Sebab dia bukan berada di center. So apa yang kamu perlu buat, you ambil plan. Kamu pilih permukaan. Okay, sebelah kiri, permukaan sebelah kanan, otomatik kamu akan hasilkan plan di tengah. So, ambil plan, dan pusingkan objek. Klik kiri, pusing lagi, klik kanan, kamu akan dapat tengah. Okay, pergi ke 2D sketch,
klik pada plan dan seperti tadi klik F7, tekan F7 di keyboard, pergi project geometry, project cut edge. Ingatlah kalau kamu menggunakan F7 mesti diikuti dengan project cut edge. Lepas tu lukislah bentuk segitiga tu ikut soalan. Mesti lukis segitiga walaupun ada garisan hijau ke kuning. Ikut dimension soalan. Saya bagi contoh, ini contoh, semua ni contoh saja. Okay, so kalau kamu perhatikan soal yang saya punya line, hanya ada garisan sengit ni dengan garisan tegak. Garisan melintang, saya belum melukis. Pastikan kamu sambungkan. Kalau tidak, kamu akan ada masalah nak extrude. Finish sketch. Extrude. Pilih yang segitiga ini. Okay, volume kecil. Kamu boleh extrude kiri kanan simetrik dengan masukkan value. Contohnya 10. Okay, contohnya 10. Okay, siap. Okay, boleh setakat ini, Man? Dokumen, okay kan? Oke, sir. Okay, ya? Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga adalah shell. Nanti saya akan bagi dimension, kamu akan buat, ini adalah exercise 12. Okay, so shell ni, kamu akan lukis dulu bentuk segi 4. Zoom lah. Untuk contoh ini, kamu akan lukis dulu bentuk segi 4, extrude ke atas, lepas tu you akan lukis biji-biji ini and then buat tulisan. So back to new file, standard millimeter IPT, great. Start dengan 2D sketch. Jadi dimension saya akan bagi nanti ya. So contohnya saya bagi this one 60 20 contoh 60-20, finish sketch, extrude, naik ke atas. Naik ke atas sebanyak 30. Lego block ni, Lego. Saya buat sengit sikit. Lepas tu dekat Lego atas tu ada macam bulatan yang timbul. So 2D sketch, klik di sini. Ambil circle, buat satu dulu. So tadi di sini adalah sebanyak 30. Ini adalah 60. So ini saya buka 10. 10 contoh. 10 15. Sorry. Okay, ini contoh aja. Contoh nanti you try. Okay, finish sketch. Finish sketch. Extrude naik atas. Bagi 10 contoh. Okay. So tadi kalau diperhatikan gambar ni dia ada 8 biji. Ini terpulang pada drawing yang saya bagi nanti. So bahagian itu kamu boleh menggunakan rectangular. Klik pada rectangular pattern. Okay, kalau rectangular maksudnya dia ada row dengan column. Kalau kamu nak buat bentuk macam gears pocket, kamu menggunakan circular. Contoh saya bagi rectangular dulu. So step pertama pilih features. Features di sini kalau ada highlight. Okay, yang saya nak copy, kita nak copy ya, kita nak salin yang bulatan ini supaya dia ada 6 biji, 6 ke 8 tadi. Dia adalah extrusion 2, klik. Dia highlight. So yang kedua adalah kamu pilih direction 1. Kamu boleh pilih bucu yang melintang atau bucu yang tegak ni. Jadi saya pilih dulu bucu yang melintang. Pastikan dia ke sebelah kanan. So anda boleh menggunakan flip. Okay, yang seterusnya adalah jarak. Berapa biji? 2 biji tak cukup. Saya perlukan 6. 3. Okay. Jarak ini kamu akan susun balik ikut peluang nanti. Okay. Contohnya 12, 15. Okay, contoh. 17. Saya bagi 17 sebelum masuk daripada pusat lah. Pusat ke tepi ini. Atau tepi ke tepi. Okay, next, direction kedua yang ini. Klik ke bawah, kita masukkan 17. Kalau 17 banyak sangat, you reduce.
So ini setting saya lah contoh. So kalau dah siap, okey. Dah. Kamu dah hasilkan 6 bulatan yang timbul. Dan kalau untuk exercise Lego ni sebenarnya saya dah bagi tahu kawan kamu untuk buat tulisan kan. So untuk buat tulisan kamu akan menggunakan fungsi emboss. Klik pada 2D sketch. Pilih salah satu. Okay, buat tulisan. Contohnya tulisan laut. Okay, seboleh-bolehnya kamu siapkan tulisan, kamu baru nak buat rectangular. Siap tulisan dulu. Pilih sketch, emboss, pilih tulisan, sama ada nak timbul ke atas atau ke bawah. Itu pula pada anda. Itu pula pada anda. Jadi saya pilih timbul ke atas. Emboss. Okay, last step adalah buat shell. Shell supaya semua ini akan tepat sama thickness. So, klik pada shell. Perhatikan pada Lego ada bukaan di bahagian bawah. Jadi kamu akan pilih bahagian bawah ni. Di sini pada drawing, pilih permukaan bawah. Timbul surface. Klik permukaan bawah. Okay, kalau you tengok dia preview. Okay. Dah siap Lego untuk menggunakan fungsi shell. Setakat ni ada beberapa soalan? Ada soalan kan? Sebab selepas ini kamu perlu buat yang soalan TV bracket 10, 11 dengan ini 12. Nah, boleh? Siap dalam minggu ni ke? Seboleh-bolehnya. Okey, Lukman, Taufik. Ini saja task kamu untuk sesi ini. Nah, ini saja task kamu untuk sesi ini. Sebab esok saya akan planning masuk yang bahagian revolve. Kita ada banyak ketinggalan semua. Okey, so kalau tak ada masalah, saya rasa saya akan serahkan masa yang selebihnya kepada anda lah untuk siapkan task. Okey kan? Boleh? Oke, sir. Kalau boleh sampai sini je lah. Nanti saya akan send drawing everything dalam group. Dan kamu cuba buat. Kalau tak apa boleh left lah. Thank you.